Oh, موجود صح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'ala al-'abdi li Maulah, karangan Syekh Muhammad Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah. 1271 Hijriah. Beliau berasal daripada Yaman dan meninggal dunia di Tanah Abang, Indonesia. Semoga Allah memberkati beliau dan memberkati segala individu yang membaca kitab beliau, menghuraikan kitab beliau dan mengambil manfaat daripada kitab beliau biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai ke perkara yang membatalkan wuduk? Rasa dah selesai? Rasanya dah selesai. Ya, kita masuk di muka surat yang ke-30. Rasanya kita baru awal lagi saya. Belum baca sepenuhnya lagi. Okey, khairan insya-Allah. Okey, kita masuk di muka surat, kita baca sikit teks muka surat 29 dan kita lihat terjemahannya. Yang kita dah hurai sampai yang berapa? Muka surat 30 tu sampai nombor berapa? Nombor 3, iaitu menyentuh mushaf. Dah selesai? Belum lagi lah. Baik, khairan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Syekh Salim Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi wa qurra'i Safinatin Najati lahu wa sa'il musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Faslun: man intaqada wudu'uhu haruma alayhi arba'atu asya' as-salatu wat-tawafu wa massul mushaf wa hamluhu, wa yahrumu 'ala al-junubi sittatu asya' as-salatu wat-tawafu wa massul mushaf wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Qur'an, wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya' as-salatu wat-tawafu wa massul mushaf wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an was-sawmu wat-talaqu wal mururu fil masjid in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Kita akan melihat perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil, berhadas besar dan orang yang didatangi haid. Kita akan lihat perkara ni. Muka surat yang ke-30, fasal pada membincangkan mengenai perkara-perkara yang diharamkan ke atas wanita yang didatangi haid atau nifas, orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Baik, sesiapa yang wuduknya telah terbatal, maknanya bila wuduk telah terbatal, iaitu dia sedang membawa hadas kecil. Wuduknya terbatal berarti dia membawa hadas kecil. Cara nak menghilangkan hadas kecil iaitu dengan berwuduk. Berwuduk sekali lagi. Sesiapa yang wuduknya telah terbatal, diharamkan ke atasnya 4 perkara berikut. Pertama,
mendirikan solat. Mendirikan solat diharamkan ke atas mereka yang dalam keadaan tidak berwuduk. Hatta sembahyang jenazah, hatta sembahyang jenazah, hatta sujud syukur, hatta sujud tilawah. Jadi perkara-perkara ni semua diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil. Dan kalaulah seseorang itu solat dalam keadaan dia menyangka yang dia berwuduk, setelah dia selesai solat atau tengah-tengah sembahyang baru dia teringat yang dia tidak lagi berwuduk, maka solat yang dia lakukan tadi adalah solat yang tidak sah. Solat yang tidak sah, lalu dia perlu mengulang semula. Dia perlu solat sekali lagi. Cuma kata para ulama, sembahyang yang dia lakukan tadi, adakah Tuhan akan bagi pahala atau tidak? Ya, ada setengah ulama kata ya mungkin Tuhan akan bagi pahala, sebab dia sembahyang dalam keadaan dia menyangka sembahyang dia cukup syarat, cukup rukun. Yang pasti dia tidak berdosa, cuma dia wajib untuk mengulang semula sembahyang tersebut. Kalau masih ada dalam waktunya, maka wajib dilakukan sebelum habis waktu. Kalaulah waktunya sudah terlepas, maknanya sebagai contoh, dia solat maghrib, dia ingat dia ada wudu, siap jadi imam lagi contoh. Saya bukan nak mengatakan imam tadi, tidak. Contohnya, satu orang dia jadi imam dalam keadaan dia ingat dia berwudu. Masuk isyak baru dia tersedar yang dia rupanya belum lagi berwudu. Dia baru teringat masa nak azan isyak tu, dia teringat la ilaha illallah tadi sebelum maghrib masuk bilik ayam. Kemudian terus keluar, ingatkan nak berwuduk di surau, rupanya terlupa, dan dia terus mengangkat takbir dalam keadaan dia melakukan salat tidak berwuduk, dan waktu pun dah habis. Jadi apa yang perlu dia lakukan? Dia perlu qada. Bila masa saja. Perlu segera ke? Tidak diwajibkan, tetapi digalakkan. Maknanya dia akan jadi wajib muwassa', wajib yang luas waktunya, tetapi disyaratkan dia hendaklah mengqada salat tersebut sebelum dia meninggal dunia. Bererti kalau dia melewatkan, dan takdir Allah Ta'ala dia meninggal dunia sebelum sempat dia menunaikan solat qada tersebut, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mengqada salat tersebut. Jadi kata para ulama kita, jalan selamatnya sesegera mungkinlah, sebab nanti takut terlupa. Jadi perkara-perkara begitu hendaklah dielakkan dengan cara menyegerakan qada salat tersebut, walaupun tidak diwajibkan untuk qada dengan segera. Okey, itu yang pertama, mendirikan salat. Tapi kalau waktu masih ada, contoh dia teringat lebih kurang dalam 10 minit lagi sebelum nak habis waktu isyak. Dia teringat 10 minit lagi sebelum habis waktu maghrib, dalam keadaan dia sembahyang maghrib tanpa berwudu, maka ketika itu dia wajib melakukan salat sebelum habis waktu. Wajib dia melakukan salat sebelum habis waktu pun. Itu yang pertama, mendirikan solat. Dan saya sebut tadi, saya rasa dalam pertemuan sebelum ni pun saya pernah ulang, iaitu hendaklah kalau orang tu dia nak sujud syukur atau dia nak sujud tilawah, maknanya katakan satu orang baca Quran tepi dia baca ayat sajdah, ayat yang perlu untuk sujud, ayat tilawah maknanya, maka orang yang membaca pun sujud, maka kita yang mendengar sunat juga untuk sujud. Tapi kebetulannya kita tak ada wuduk, maknanya tidak boleh kita sujud, kerana sujud ketika itu adalah seperti solat dan ia memerlukan kepada wuduk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tawaf. Tawaf juga diwajibkan untuk seseorang yang bertawaf dalam keadaan berwuduk. Dan ini pun telah kita bincangkan sebelum ini. Secara asasnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i begitu. Namun realiti pada hari ini jadi agak sukar, kerana kalau di kawasan tawaf itu agak padat, biasanya kita masa tawaf sama ada tangan kita tersentuh tangan orang perempuan depan kita, atau orang perempuan tu yang tersentuh tangan kita, atau biasanya kaki kita atau kaki dia menyentuh kaki kita, dalam keadaan si perempuan tu pula tidak memakai
stokin. Jadi ini pun Pak Tam masa saya habis pada mengajar dalam minggu lepas tu atau 2 minggu lepas begitu, Pak Tam sebut dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada pendapat yang mengatakan orang yang disentuh tidak batal, yang menyentuh adalah batal. Dan ini adalah pandangan kedua dalam mazhab kita. Kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam Minhajut Talibin, wal malmusu kalamisin fil azhar. Kata beliau dalam Minhajut Talibin, orang yang disentuh seperti orang yang disentuh, orang yang disentuh seperti orang yang menyentuh. Wal malmusu kalamisin fil azhar. Orang yang disentuh seperti orang yang menyentuh berdasarkan pandangan Al-Azhar. Ni kalau kita baca kitab yang lebih tinggi nanti kita akan jumpa beberapa istilah penting dalam mazhab kita. Contohnya kalimah Al-Azhar. Bila sebut Al-Azhar, maknanya di sana ada 2 pandangan atau 3 atau 4 atau lebih, dan kesemuanya itu adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Pun begitu, semua pendapat ni hujahnya kuat. Dalam masa yang sama, yang paling kuat adalah pandangan yang dinamakan sebagai Al-Azhar. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan dituruti oleh para ulama selepas beliau. Jadi kata beliau, orang yang disentuh seperti orang yang menyentuh berdasarkan pandangan Al-Azhar. Maknanya pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Sebab kadang-kadang dalam perbahasan fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ada juga pandangan-pandangan fiqh dalam mazhab kita yang tidak disebut sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi dikaji oleh para ulama selepas kewafatan Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu para ulama besar dalam mazhab kita yang dipanggil sebagai Ashabul Wujuh, mereka menyatakan kalaulah Al-Imam Asy-Syafi'i masih hidup pada zaman kita ini, nescaya berdasarkan kaedah beliau akan mengatakan hukum bagi masalah yang baru timbul ini adalah bagian-bagian. Maka itu dinamakan sebagai pandangan yang didatangkan oleh al-ashab, oleh para ulama utama dalam mazhab kita, dipanggil Ashabul Wujuh, ulama-ulama besar dalam mazhab kita, seperti Al-Imam Ar-Ruyani, seperti Al-Imam Al-Muzani, seperti Ar-Rabi' Al-Muradi, seperti Al-Imam Al-Ghazali, seperti Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Pelbagai lagi para ulama kita yang mereka ini sampai ke tahap kepakaran yang begitu dalam mazhab kita, sehingga mereka ini mempunyai kelayakan untuk mengkaji apakah pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i kalau beliau masih ada terhadap masalah yang baru timbul pada zaman mereka, dan tidak pula dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i pada zaman beliau. Jadi dalam mazhab kita, pendirian dalam mazhab ni kadang-kadang memang disebut sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang tidak disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi para ulama selepas beliau mengkaji masalah tersebut, lalu menggunakan konsep pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah fiqh. Lalu mereka menyatakan berdasarkan pandangan mereka, kalau Imam Syafi'i masih ada, nescaya Imam Syafi'i akan kata begini. Jadi dalam masalah menyentuh wanita yang bukan ajnabi dan disentuh oleh wanita yang bukan ajnabi ini, pandangan yang paling kuat dalam mazhab kita mengatakan yang disentuh dan yang menyentuh kedua-duanya batal wudu. Tapi pandangan kedua yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dipanggil sebagai Muqabilul Azhar, pandangan kedua yang bertentangan dengan Al-Azhar, mengatakan orang yang menyentuh saja yang batal, yang disentuh tidak batal. Jadi sebagian para ulama kita macam yang Pak Tam Hafizahullah sebut pada saya dalam pertemuan sebelum ini, selepas habis majlis saya bertemu dengan beliau sebut pernyataan ini. Sebagian ulama kita mengatakan dalam isu tawaf tadi, maknanya boleh, kalau kita yang disentuh, kita boleh berpegang dengan pandangan Muqabilul Azhar dalam mazhab kita. Begitu yang difatwakan juga mengatakan kalau kita yang tersentuh sekalipun, atas dasar kerana agak sukar dalam isu tawaf untuk kita berwuduk berkali-kali, maka bolehlah kita mengambil pandangan Al-Imam Malik contohnya, yang mengatakan kalaulah persentuhan di antara lelaki dan wanita itu tanpa syahwat, maka boleh untuk orang yang berwuduk itu meneruskan tawaf. Untuk orang yang berwuduk itu meneruskan tawaf walaupun setelah disentuh,
kerana ada unsur masyaqqah di situ. Dan kalau ikut pendapat Imam Malik sendiri, disyaratkan mesti bersyahwat baru membatalkan wuduk. Jadi kalau ikut asal mazhab kita, maknanya orang tu dia kena berhenti dan kena berwuduk semula. Berasa dia okey, rasa macam tak ada masalah pun ambil wuduk, okey silakan. Tapi kalau orang ramai amat, kalau kita berwuduk air nak patah semula ke tempat tawaf jadi masalah, maka di sana ada pandangan yang walaupun bukan dalam mazhab kita, yang mengatakan orang yang menyentuh dan disentuh ini, sekiranya persentuhan itu berlaku tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wuduk. Cuma kata para ulama kita, sekiranya kita bahu berpegang dengan pandangan Imam Malik contohnya dalam isu ini, sewaktu berwuduk lagi, eloklah kita menyapu kepala seluruhnya. Kerana dalam mazhab Imam Malik, tidak sah wuduk kalau kita hanya menyapu sebahagian kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita pula disunatkan menyapu seluruh kepala. Dan yang diwajibkan hanya walau sedikit, walau sehelai, walau kurang daripada sehelai. Satu helai itu kita hanya sentuh sikit je, tak sentuh semua pun tetap sah wuduk kita. Kerana yang dituntut adalah musamma mashin. Kata Imam An-Nawawi dalam Minhajul Talibin, musamma mashin li basharati ra'sihi aw sya'rin fi ra'sihi. Asas sentuh pada kulit kepala atau rambut yang masih berada, aw sya'rin fi haddihi, ataupun menyentuh rambut yang masih ada dalam had kepala. Kalau rambut kita terjulur ke depan, kita pergi sentuh rambut yang dah terjulur tu, tak sahlah wuduknya. Kerana kita diminta untuk menyapu kepala, bukan menyapu rambut pada asalnya. Cuma kalau rambut tu, kalau kita tarik ke depan, bahagian kita sentuh tu masih berada dalam had kepala, dalam geografi kepala, maka ketika itu sah wuduknya. Okey, selesailah isu tentang tawaf ini. Tentang melakukan tawaf tidak boleh dilakukan bagi mereka yang berhadas. Cuma kalau sedang bertawaf tu terbuang angin, keluarlah. Sebab bila terbuang angin ni memang membatalkan wuduk. Cuma kalau persentuhan ni ada perbahasan pandangan para ulama kita. Jadi kalau terbuang angin, berhenti, ambil wuduk dan sambung semula. Sambung semula tawaf tersebut. Baik, yang ketiga, rasanya kita tak baca lagi. Yang ketiga, menyentuh mushaf, iaitu Al-Quran. Menyentuh mushaf. Boleh baca mushaf, boleh baca mishaf, boleh baca mushaf. Kadang-kadang kita dengar mushaf, kadang-kadang sebut mushaf. Mishaf jarang kita dengar. Tapi dari segi bahasa Arab tak ada masalah nak disebut ketiga-tiganya sekali. Mushaf, mishaf, mushaf. Iaitu mushaf Al-Quran, iaitu Al-Quran yang telah ditulis dan yang dalam lembaran kertas itu. Dalam perbahasan akidah, Al-Quran secara hakikahnya, bila sebut Al-Quran, dia merujuk kepada yang ditulis itu. Dan secara majaznya merujuk kepada kalam Allah yang qadim. Sebab kalam Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kita biasa dengar, Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah itu dia bukan makhluk. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat kalam Allah adalah makhluk. Allah mencipta kalamnya. Tetapi kita mengatakan tidak. Kalam Allah itu sifat Allah. Dan semua yang berkait dengan Allah, iaitu sifat-sifat Allah dan zat Allah itu sendiri adalah bukan makhluk. Jadi bila sebut Al-Quran, kadang-kadang yang dimasukkan merujuk kepada kalam Allah, maka ia bukan makhluk. Tapi kalau kita sebut Al-Quran yang kita inginkan, contoh macam perbahasan di sini, menyentuh mushaf. Mushaf yang dimasukkan adalah Al-Quran yang bertulis itu. Maka yang bertulis itu adalah makhluk. Kerana Al-Quran yang bertulis itu hakikatnya adalah kertas, kemudian dakwat. Maka semua itu adalah makhluk. Dia adalah salinan, ataupun kita kata macam kopi lah kepada kalam Allah yang qadim. Jadi menyentuh mushaf tidak boleh kalau kita tidak berwuduk. Maksudnya kalau kita menyentuh mushaf Al-Quran tu, maksudnya Al-Quran ni Al-Quran yang bukan tafsir, yang bukan ada terjemahan atau ada tafsiran. Contoh kalau macam di alam Melayu kita ni, biasa kita mendengar tafsir Hamka. Buya Hamka dia ada tafsir tentang Al-Quran. Maka huraian beliau terhadap Al-Quran itu
Kalau kita sentuh tak ada masalah, kerana ayat Al-Quran sudah bercampur dengan yang lain. Tapi yang dimasukkan di sini menyentuh mushaf ni iaitu Al-Quran 100%. Atau ada huraian tapi huraiannya sikit, banyak lagi ayat Al-Quran daripada huraian, maka ketika itu tidak boleh menyentuh mushaf ini. Cuma kalau ayat Al-Quran lebih sedikit, macam contoh macam bahasa Melayu kita, terjemahan Al-Quran kita, kalau kita tengok terjemahan kita lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran yang ada dalam tafsir tersebut, dalam terjemahan tersebut. Jadi ketika itu kita tidak menjadi masalah untuk menyentuh Al-Quran tafsir tersebut. Cuma saya pernah ditanya sebelum ini di Bukit Aman, saya pernah ditanya, okey, Quran tu Quran tafsir, dia buka Quran tu, kemudian dia sentuh ayat Al-Quran, boleh atau tidak? Okey, kalau menyentuh kulit tafsir tu tak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran yang bukan tafsir, sentuh kulit pun tak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita begitu. Tapi kalau Al-Quran itu adalah terjemahan atau tafsiran, contoh macam kalau dalam dunia akademik Islam, contohnya tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, contohnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ada kitabnya Mafatihul Ghaib. Contoh tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ini tafsir besar dalam yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Jadi memang ayat Al-Qurannya lebih sedikit berbanding dengan huraiannya. Huraiannya begitu panjang lebar. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menghuraikan surah Al-Fatihah saja, kalau saya tak silapnya sampai satu jilid ke apa, huraian tentang surah Al-Fatihah saja. Maknanya ayat Al-Fatihahnya tidaklah sebanyak huraian yang didatangkan oleh beliau. Jadi menyentuh jilid yang menghuraikan surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak ada masalah. Cuma kalau kita buka tafsir tu, dia ada ayat Al-Quran, ditulis semata-mata ayat Al-Quran, kita sentuh ayat tu, boleh ataupun tidak? Saya ditanya soalan itu dan saya tak tahu jawapannya. Dan saya janji dengan orang sana, insya-Allah saya akan cuba rujuk semula. Udahnya saya terlupa rujuk sampai ke hari ni. Saya sebut masalah tu sebab saya terlupa rujuk. Jadi saya tak tahu jawapannya. Kalau tuan-tuan tanya, jawapannya saya tak tahu. Nak kena rujuk semula. Tengoklah ada rezekinya petang-petang esok atau pagi besok saya cuba rujuk untuk melihat secara tepatnya dalam mazhab kita kata macam mana. Kalau sempat, kalau saya jumpa malam besok, saya akan bawa apa hukumnya. Bagus juga majlis ni, kita bagi tahu, kita tak tahu benda apa. Jadi jangan tanya. Sebab tak tahu. Cuma kalau ada asatizah yang dalam majlis ni pernah terjumpa dalam kitab-kitab mazhab kita menjelaskan hukum menyentuh ayat Quran dalam tafsir itu, adakah boleh ataupun tidak, boleh maklumkan terus dalam majlis ni untuk kita dapat sama-sama mendapat manfaat dan istifadah. Cuma saya secara pribadi saya tak tahu. Baik. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh. Dan yang keempat yang dilarang oleh syarak ke atas orang yang berhadas kecil adalah menanggung Al-Quran. Ini contohnya, ini katakan ini bukan Quran. Ini tafsir hadis 40 Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Tafsir hadis Imam Nawawi, hadis Imam Nawawi. Katakan ini adalah mushaf. Tapi ini bukan mushaf, ini adalah kitab hadis. Kitab hadis saya pegang tidak menjadi masalah walaupun tanpa wudu. Okey, katakan ini Al-Quranul Karim, terletak di atas meja dalam keadaan saya tidak berwudu. Sentuh tak boleh, tanggung boleh tak? Tak buka pun tanggung je. Lagi-lagilah tidak boleh. Menyentuh sahaja sudah tidak boleh. Apatah lagi mengangkatnya, menanggungnya, membawanya, juga tidak boleh. Ini yang dipegang dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Cuma kata para ulama, kalau contoh kita bawa beg, dalam beg tu kita letak Quran, kita letak apa lagi macam-macam. Dalam keadaan masa kita letak Quran tu kita berwudu. Masa kita mengangkat beg tu, udahnya kita batal wuduk kita. Lalu kita pun kemudian kita letaklah beg kita letak atas kursi ke apa semua. Kemudian kita nak meneruskan perjalanan dalam keadaan kita tak berwuduk. Boleh tak kita mengangkat beg tu? Boleh tak kita mengangkat beg itu? Jawapannya adalah boleh. Tetapi dengan syarat niat kita bahawa kita bukan mengangkat Al-Quran, tapi kita mengangkat beg dan juga isi kandungnya yang ada macam-macam.
yang ada pelbagai perkara tersebut. Jadi kalau kita menanggung mushaf semata-mata tidak boleh. Tapi kalau kita letak mushaf kita dalam beg, kemudian kita ngangkat beg itu, maka tak ada masalah. Tapi dengan niat kita tidak mengqasadkan, kita tidak meniatkan yang kita mahu menanggung Al-Quranul Karim. Atau kita niat saya mengangkat Quran dan juga beg pun tak ada masalah, tak ada masalah. Yang tidak bolehnya disebut oleh para fuqaha kita, kalau beg tu ada Al-Quran, ada barang lain, kita niat saya ni nak mengangkat Al-Quran dalam keadaan kita tidak berwuduk, maka tidak dibenarkan. Ini yang dipegang dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah. Saya tulis untuk catatan saya di sini, wa yahillu hamlul mushaf fi mata'in tab'an lahu idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdahu bi an lam yaqsid syai'an aw qasada al mata'a wahdahu wa kadza idza qasadahu ma'al mata' 'ala al mu'tamad bi khilafi ma idza qasadahu wahdahu fa innahu yahrum. Yang tak bolehnya, yang haramnya dalam mazhab kita, kalau contoh Al-Quran tadi kita letak dalam beg, kita niat mengangkat Al-Quran. Kalau kita niat saya mengangkat Quran semata-mata, walaupun dalam beg tu ada macam-macam contohnya, maka ketika itu diharamkan kita mengangkat beg tersebut, kerana kita sudah berniat untuk mengangkat Al-Quran, menanggung Al-Quran dalam keadaan kita tidak berwuduk. Tapi kalau kita niat saya mengangkat beg ni, yang dalam ni Quran pun ya, saya mengangkat Quran pun ya, mengangkat buku yang lain pun ya, macam-macam lagi dalam beg ni, semua saya niat untuk saya mengangkatnya, maka ketika itu berdasarkan pandangan yang kuat dalam mazhab kita tidak menjadi masalah, tidak diharamkan. Okey, jadi di sini kita tahulah bahawa Al-Quran ini dalam mazhab kita agak teliti, sehingga kalau kita tidak berwuduk tidak boleh kita menanggung Al-Quran. Cuma kalau kita terdesak, contoh saya sendiri pernah, contoh yang dirahmati Allah, saya buat beg, dalam beg itu ada Al-Quran. Saya pula musafir seorang diri, pergi ke Mesir atau daripada Mesir balik ke Malaysia. Udahnya saya punya beg, kita bawa beg naik ke atas, bila kita turun transit, saya nak ke bilik air, saya tak tahu nak menyerah siapa beg saya. Kan hilang pula, tak kenal siapa yang ada di situ. Jadi ketika itu mau tak mau terpaksa lah juga kita bawa Quran kita, beg kita yang ada Quran tu walaupun masuk dalam bilik air. Walaupun pada asalnya memasukkan Al-Quran ke dalam bilik air itu adalah makruh, walaupun tidak haram, tetapi dia adalah satu perbuatan yang makruh. Jadi kita dituntut untuk menjaga kehormatan Al-Quran, tidak boleh dibawa masuk ke tempat yang ada najis. Kalau kita bawa juga, walaupun tidak haram, tetapi ia makruh. Cuma kalau kita niat menghina Al-Quran, dia bukan takat haram, dia bawa sampai kepada keluar daripada agama Islam, wali'iyadzubillah min zalik. Kalau ada niat menghina Al-Quran, tapi tak ada niat, tapi atas dasar kerana tak ada niat apa saja nak bawa Quran dalam tandas tanpa niat menghina, maka ia adalah makruh. Disebut dalam kitab kita makruh karahah tanzih. Dia adalah makruh, tidak sampai ke tahap haram. Cuma benda yang Tuhan tidak suka, walaupun tidak berdosa tapi tidak disukai. Cuma kalau terdesak, macam kes saya hari itu, maka terpaksalah saya membawa beg tersebut, walaupun dalam beg itu ada Al-Quran, bukan dengan niat untuk menghina Al-Quran, tapi dengan niat untuk menyelamatkan Al-Quran daripada hilang dan beg-beg itu sendiri. Jadi itu asal. Jadi kalau kita sedang menanggung, kita tengah pegang Quran contoh, tengah mengulang Quran, udahnya terbatal, takkan kita nak semata-mata haram mengangkat Al-Quran, udah dicampaknya Quran, tak. Carilah tempat, walaupun mengambil masa berapa detik, contoh 5-6 saat, terpaksa kita tanggung Quran nak letak ke tempat yang sepatutnya, atau serah ke kawan yang sepatutnya yang sedang berwuduk, walaupun terpaksa menanggung ketika itu, maka itu adalah tidak mengapa, kerana dituntut untuk menjaga kehormatan Al-Quranul Karim. Cuma kalau kita dah Quran elok terletak saja nak nanggung Quran, dalam mazhab kita wajib kita berwuduk, wajib kita berwuduk. Baik, ini adalah 4 perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil. Kalau tuan-tuan ada soalan, ada yang tak jelas, boleh maklumkan.
Sebab depan saya ni ramai asatizah Pak Tam ada, min syuyukhil kibar indana. Jadi ada soalan-soalan yang saya tak tahu jawapannya, ada para masyayikh yang lain yang boleh membantu menjawabnya insya-Allah. Okey. Kita lanjutkan kepada 6 perkara yang diharamkan ke atas orang yang berhadas besar. Tak termasuk orang yang didatangi haid. Orang yang didatangi haid dia lebih sikit perkara yang dia tidak boleh buat. Jadi sini disebut 6 perkara berikut diharamkan ke atas orang yang berjunub. Orang yang berjunub di sini maknanya orang yang sama ada dia telah melakukan hubungan suami isteri atau dia keluar air mani. Dia keluar air mani atau melakukan hubungan suami isteri yang mewajibkan dia untuk mandi junub. Jadi selagi dia tidak mandi junub, ada 6 perkara yang dia diharamkan untuk melakukannya. Yang pertama mendirikan solat, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat menanggung mushaf Al-Quran. Jadi 4 perkara yang turut diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil, diharamkan juga ke atas orang yang berhadas besar, orang yang berjunub ini. Cuma dia ada 2 tambahan, iaitu yang kelima berada di dalam masjid. Berada di dalam masjid. Berada dalam masjid juga tidak boleh. Maknanya kalau dulu sebagai contoh Masjid Al-Azhar Al-Sharif, satu ketika dahulu para pelajar yang belajar di dalam Masjid Al-Azhar, ni cerita 200-300 tahun yang lepas, mereka akan tidur dalam masjid, termasuklah anak-anak kita ataupun tok wan tok nek kita, pah kita, tok kita dulu ni yang belajar di Al-Azhar, mereka tinggal dalam masjid di satu lokasi yang namanya Ruak Jawa ataupun Ruak Jawi. Ada satu bilik dalam Masjid Al-Azhar, tapi katanya tak besar biliknya, dalam 12 orang gitu je. Sebab kalau kita tengok sejarah ulama-ulama Nusantara, banyak dulunya belajar di tanah Arab, belajar di Makkah Al-Mukarramah. Cuma akhirnya beralih apabila Makkah Al-Mukarramah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi maknanya membawa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka kita tengok para ulama kita bertukar. Daripada dulunya banyak belajar di halaqah ilmiah di Masjid Al-Haram, mereka berpindah ke Al-Azhar Al-Syarif. Maknanya kalau kita tengok ramai asatizah kita, tok-tok kita tu banyak yang belajar di Mekah. Tapi kalau macam di Mesir ni tak ramai sangat. Cuma mutaakhir dalam 100 tahun yang lepas jangan kita tengok ramai sikit. Tapi sebelum tu banyak belajar di Mekah. Jadi kalau di dalam Masjid Al-Azhar tu ada satu bilik, ada 12 orang untuk anak-anak Jawi kita. Orang negara lain dia ada bilik dia. Ada orang Turki dia ada panggil Ruwakul Atrak. Orang Maghribi dia ada Ruwakul Magharibah. Dia ada pelbagai, hatta Ruwakul Hind pun ada. Ruwak orang-orang Hindu, ulama-ulama India yang datang belajar di sana. Dan saya bertemu dengan seorang daripada China, dia kata dulu di dalam Masjid Azhar ada Ruwakul Sin. Ruwak orang Cina ada dulu. Jadi maknanya pelajar-pelajar dulu tinggal dalam masjid. Mereka hidup dalam masjid 24 jam dalam masjid. Makan minum ditanggung oleh Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Siapa belajar dapat duit. Itu kelebihan orang dulu. Siapa belajar di masjid dapat duit. Kalau bekerja pun dapat. Tapi siapa jadi pelajar, dia dapat elang lagi banyak daripada orang yang bekerja dalam masjid. Jadi bila tidur dalam masjid, kadang-kadang berjunub. Suami isteri tak boleh duduk masjid lah, jadi haram hukumnya. Kalau mereka melakukan hubungan suami isteri dalam masjid. Sebab tu dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau masjid tu di atas tu ada bilik imam, ada suami isteri contohnya, maka tidak boleh dilakukan hubungan suami isteri itu di atas bilik, di bilik yang ada dalam masjid. Kerana masjid dan sampai ke langit, daripada masjid sampai ke langit, dalam mazhab kita itu semua adalah masjid. Jadi kadang-kadang ada disediakan bilik imam. Jadi kalau suami isteri, mereka boleh tidur di situ, tapi untuk melakukan hubungan intim itu tidak dibolehkan kerana mereka berada di dalam masjid. Tapi kalau orang bujang ni contohnya, tiba-tiba malam tu mimpi, udahnya pagi dia tersedar, apa dia kena buat? Dia kena keluar daripada masjid untuk
menghilangkan hadas besarnya terlebih dahulu. Kerana perkara yang kelima ini berada dalam masjid merupakan perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub. Jadi kalau dia sedang berjunub, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid ni. Macam di Malaysia ni ada satu lagi surau. Macam kita ni surau puncak puncak Bougainvillea. Cuma surau ni selagi mana tanah dia belum lagi digazetkan sebagai diwakafkan untuk surau, maka dia bukan lagi berstatus masjid. Cuma kalau sudah digazetkan sebagai surau, kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, walaupun kita namakan ia sebagai surau, tetapi hukumnya adalah hukum masjid. Cuma saya sendiri peribadi tak tahu, saya tak jelas perkara ni. Kalau rujuk di Malaysia ni macam-macam pandangan. Cuma kalau saya tanya guru saya dulu, saya ceritalah konsep surau kita ni macam mana. Jadi kata guru saya, kalau tanah itu sudah digazetkan sebagai tanah surau, maka hukumnya adalah hukum masjid. Kata beliau lah, Fadilatul Syekh Said bin Shaltul. Macam di Kedah pula saya tanya dengan ahli majlis fatwa. Ada juga ahli majlis fatwa yang sama pandangan dengan pandangan guru saya. Ada juga yang mengatakan di Kedah ada 3. Dia ada masjid jami', dia ada masjid, dia ada surau, dia ada masjid jami', dia ada masjid ghair jami', dia ada surau. Dia ada 3. Masjid jami' adalah masjid. Masjid ghair jami' yang tak dibuat sembahyang Jumaat juga adalah masjid. Surau tidak dianggap masjid. Itu yang dilaksanakan di Kedah. Cuma kalau saya sepribadi atas rasa berhati-hati, seeloknya orang perempuan juga tidak masuk ke dalam surau, kerana takut surau itu berstatus masjid pada hakikatnya. Jadi segala hukum hakam surau itu takut ia berkait dengan masjid, macam yang difahami oleh guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i. Tapi ala kulli hal, ikutlah yang difatwakan macam mana tempat kita. Cuma kalau nak berhati-hati, itu antaranya. Jadi balik kepada perbahasan kita, berada di dalam masjid itu tidak dibolehkan ke atas orang yang berjunub, melainkan kalau ada darurat. Contoh, dia nak keluar tapi dah pintu tak buka lagi, dikunci daripada luar. Dia nak keluar macam mana? Maka terpaksa dia berada dalam masjid. Atau dia nak keluar tapi katakan berlaku rusuhan, berlaku perkara yang membahayakan di luar masjid, maka ketika itu dia juga tidak boleh keluar atas dasar menjaga nyawa dia. Allahumma shalli ala Muhammad.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله رضيت بالله ربا سيدنا محمد رسول الله الإسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا يتقدم إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه. Baik, jadi bagi orang yang berjunub tidak boleh dia berada dalam masjid, melainkan kalau ada keperluan. Ada kes darurat contoh, tak boleh nak keluar dari masjid, atau di luar masjid tu ada perkara yang membahayakan nyawa dia, maka ketika itu bolehlah dia menyorok dalam masjid walaupun dia ketika itu sedang berjunub, kerana ketika itu bertembung di antara dua kemudaratan. Kemudaratan berada dalam masjid dalam keadaan dia berhadas besar, atau satu lagi kemudaratan dengan nyawa dia kalau dia berada di luar masjid. Jadi ketika itu ada dua kemudaratan. Bila tengok yang paling bahayanya adalah dia keluar, maka hendaklah dia mengambil risiko yang lebih kecil, dipanggil akhaffud dararain. Darar yang paling kecil itu yang hendaklah dia lakukan. Keenam, membaca Al-Quran. Jadi orang yang sedang dalam keadaan berjunub tidak boleh membaca Al-Quranul Karim. Tidak boleh dia membaca Al-Quranul Karim. Cuma tadi bila saya sebut tentang berada dalam masjid, ada satu perbahasan dibincangkan oleh para ulama. Kalau orang yang berhadas tu, dia tidak duduk ataupun tidak berada seketika dalam masjid, dia cuma lalu je. Dia cuma lalu. Katakan macam di tempat kita mungkin tak nampak sangat, tapi katakan di Al-Azhar contohnya, ataupun di tempat-tempat lain lah, di negara Arab contohnya, kadang-kadang rumah dia berada di salah satu sudut masjid, dan depan rumah dia tu pintu masjid. Kalau dia ikut jalan satu lagi pula, dia keliling masjid jauh. Tapi kalau dia cross daripada pintu ke pintu masjid cepat, dia pula berjunub. Boleh tak dia daripada satu pintu masjid dia masuk, kemudian dia berjalan. Dia tak adalah berhenti duduk apa tidak. Dia tak adalah berhenti sekejap, dia jalan elok, tapi taklah kena boleh lari apa semua, jalan biasa. Dia berjalan, dia masuk ke satu pintu masjid dan dia terus pergi ke satu pintu masjid yang dekat dengan rumah dia. Boleh ataupun tidak? Dalam mazhab kita perkara itu boleh, tetapi dipanggil atau hukumnya disebut khilaful aula. Disebut khilaful aula. Kalau dalam ilmu usul fiqh, khilaful aula ni dia sama seperti makruh. Dari sudut dibuat tidak berdosa, kalau tinggalkan dapat pahala, dia sama dengan makruh. Kerana khilaful aula juga, kalau kita buat tak berdosa. Maksudnya kalau satu orang berjunub, dia lalu daripada pintu ke pintu tadi, sekadar lalu, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan perkara tu, dia ikut jalan jauh, maknanya dia dapat pahala, kerana dia mahu memuliakan masjid daripada dimasuki oleh orang yang sedang berhadas besar. Cuma ada beza sikit antara makruh dengan khilaful aula. Kerana makruh, perbuatan yang tidak yang dimakruhkan itu dilarang oleh Allah dan Rasul dengan jelas. Cuma larangan itu setelah dikaji tak sampai ke tahap haram. Contoh, Rasulullah pernah melarang kita daripada minum berdiri. Ada larangan. Rasulullah pernah melarang kita daripada kencing berdiri. Ada larangan. Cuma setelah dikaji oleh para fuqaha kita dalam isu larangan tadi, adakah larangan itu haram atau larangan makruh? Maka setelah dikaji didapati larangan itu larangan makruh. Maka ketika itu minum diri adalah makruh. Hatta minum air zam-zam sekalipun, kalau ikut dalam mazhab kita, minum air zam-zam pun disunatkan minum dalam keadaan duduk, kalau ikut kefahaman mazhab kita. Walaupun ada hadis Rasulullah minum air zam-zam dalam keadaan diri, ada hadisnya. Tapi kefahaman Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama kita berpendapat bahawa minum berdiri adalah makruh kerana Nabi pernah melarang. Sama juga kencing berdiri, walaupun Rasulullah pernah buang air kecil secara berdiri. Tapi difahami oleh para fuqaha kita, yang Nabi buang air kecil secara berdiri itu ada sebabnya.
Tetapi hukumnya adalah makruh. Cuma Nabi tak jadi makruh kerana Nabi menerangkan hukum. Sebab Nabi pernah larang, kemudian Nabi buang air kecil bersih berdiri. Maka tahulah para fuqaha bahawa larangan sebelum itu tidak sampai ke tahap haram. Kerana kalau haram, nescaya tidak dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Jadi makruh ni, perbuatan yang dimakruhkan itu memang ditegah oleh syariat. Cuma setelah dikaji tak sampai ke tahap haram. Adapun khilaful aula, perbuatan itu tidaklah disebut dengan jelas oleh syariat. Contohnya, kalau kita cari ayat Quran ataupun kita rujuk hadis Rasulullah, Nabi tidak pernah melarang orang yang berjunub daripada masuk dalam masjid. Nabi tak pernah kata jangan masuk, orang yang berjunub jangan masuk, jangan lalu. Bukan masuk memang tak boleh lah. Haram lah kalau masuk dan duduk seketika ataupun berdiri seketika. Tapi sekadar lalu, Nabi tak pernah kata orang junub jangan lalu di masjid. Nabi tak pernah khabar begitu. Tetapi orang setelah dikaji, ia juga termasuk perbuatan yang ditegah. Walaupun tidak ada larangan khusus, tetapi ia ditegah berdasarkan kajian para fuqaha. Maka perbuatan jenis macam ni dinamakan khilaful aula. Dia dinamakan khilaful aula, iaitu dia sama dengan makruh dari sudut kalau dibuat tak berdosa, kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala. Cuma bezanya perbuatan makruh memang dilarang khusus oleh syariat, manakala khilaful aula, perbuatan yang distatuskan sebagai khilaful aula itu tidaklah dilarang secara khusus oleh syariat, cuma setelah dikaji didapati ia juga adalah perbuatan yang hendaklah dielakkan. Kemudian bila sebut tentang membaca Al-Quran tadi, orang yang baca Quran juga tidak boleh, orang yang sedang berjunub tidak boleh membaca Al-Quran. Para fuqaha kita mengatakan kecuali kalau ayat Quran itu termasuk dalam kategori zikir. Dalam kategori zikir, contoh dia nak start kereta, dia kata bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maka itu termasuk di dalam ayat Al-Quran pada ikut-ikutnya. Hatta bismillahirrahmanirrahim juga salah satu ayat Al-Quran. Jadi kalau ayat Al-Quran yang dibaca itu termasuk dalam kategori zikir. Contoh, dia setiap hari dia ada mengamalkan sebagai contoh wazifah Al-Imam Zarruq ataupun dinamakan sebagai Al-Wazifah Az-Zarruqiyah. Dalam itu dibaca Qul Huwallah, dalam situ dibaca ayat-ayat yang lain. Jadi dia baca ketika itu boleh ke tidak dalam keadaan dia berjunub? Jawapannya boleh. Tetapi hendaklah dia niat yang dia berzikir, bukan membaca Al-Quranul Karim. Kerana ayat itu sudah termasuk dalam kategori zikir. Jadi kalau dia baca ayat Quran itu dengan niat ia adalah zikir, maka tidak berdosa. Tapi kalau dia baca dalam keadaan dia niat ia ayat Quran dan dia nak baca juga, maka ketika itu dia berdosa kerana dia sedang berhadas besar. Orang berhadas besar tak boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah, selesai 6 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berjunub. InsyaAllah ada rezeki malam besok kita lihat 10 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang didatangi haid pula. Silakan tuan. Ditulis Al-Quran dalam bahasa Rumi. Sebagian ulama tak bagi. Al-Quran mesti ditulis dalam tulisan Jawi, itu tak tulisan Arab. Sebagian ulama tidak bersetuju Al-Quran ditulis dalam tulisan selain daripada tulisan Arab. Kerana Allah sendiri yang memilih. Hatta kalau kita tengok mushaf kita tu, Al-Quran kita tu, cara tulis dia pun sebenarnya dia meraihkan cara bacaan Al-Quran yang pelbagai. Dia panggil qiraat. Sebab tu dia eja tu maknanya boleh orang yang baca Quran dengan pelbagai cara bacaan pun yang datang daripada mereka boleh membaca Al-Quran berdasarkan tulisan tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau kita belajar tulisan Jawi, tulisan Arab, patut kalimah ni dieja begini, tapi tidak boleh dieja begitu dalam Al-Quran yang dibaca kita tu, dalam mushaf tu. Maknanya dia atas dasar meraihkan cara bacaan Al-Quran. Contoh kalau kita buka surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dia eja macam mana? Mim lam kaf je. Tak boleh tulis mim alif lam kaf. Dia tulis mim lam kaf. Sebab apa? Sebab di sana ada bacaan Maliki Yaumiddin, ada satu lagi Maliki Yaumiddin dibaca dengan tanpa mat.
Jadi tulisan Arab itu yang akan memastikan bacaan-bacaan Al-Quran itu boleh dibaca dengan tepat. Cuma saya tak pasti. Macam pernah terdengar ada jugalah para ulama yang membenarkan ditulis dengan tulisan Rumi itu atas dasar untuk memudahkan masyarakat yang belum lagi boleh membaca Al-Quran berdasarkan tulisan Arab. Wallahualam. Kalau ditulis bukan dengan tulisan Arab, disentuh, dia tidak dianggap mushaf. Kalau Quran yang tulis tulisan Rumi, dia tulis alif lam mim, contoh zalikal kitab, dia punya Z A L I K A zalika, lepas tu al zalikal ada L, itu tidak dipanggil sebagai Quran. Maknanya kalau kita sentuh tanpa wuduk pun tak ada masalah, kerana walaupun ditulis ayat-ayat Al-Quran di situ dengan tulisan Melayu lah, tulisan Roman, tetapi ia tidak dianggap sebagai Al-Quran, kerana tidak ditulis dalam bahasa Arab. Okay, saya kira itu saja. Jazakumullahu khairah. Ada umur, kita bertemu semula besok untuk menyambung 10 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang datangi haid. Mudah sebenarnya kita nak cerita 4 je lagi, sebab 6 yang mula-mula tu telah dibincangkan hari ni. Sebab 6 perkara yang disebut tadi tu juga tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Cuma dia ada tambah lagi yang ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Jazakumullahu khairal jazak. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.